Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita akan masuk topik yang kedua. Topik yang kedua ni saya terlupa hari tu nak bagi modul ya. Bab 2 dengan bab 3. Jadi saya nak untuk kelas bab 2 dan bab 3 ni kamu sediakan kertas testpad ataupun kertas A4 lah untuk tulis nota-nota yang saya akan bagilah. Pastikan setiap contoh, setiap apa-apa soalan kamu salin. Walaupun saya dah buat jawapan, kamu salin. Lepas tu kamu punya latihan lah. Takkanlah setiap kali kamu nak tengok YouTube habislah data kamu kan, betul tak? Okey. Okey, sekarang kita tengok dulu persamaan linear. Okey, persamaan linear ni dia berasal daripada persamaan algebra lah. Dia ni sebenarnya persamaan algebra. Cuma dia punya kata persamaan linear ni adalah persamaan yang melibatkan hanya satu ungkapan atau ungkapan-ungkapan dengan kuasa boleh ubah ialah satu. Maksudnya persamaan linear ni dia punya kuasa boleh ubah tu, contohnya X kan, kuasa dia kuasa 1 je. Dia tak boleh kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4 ataupun kuasa negatif 1. Dia mesti kuasa 1 ataupun dia tak tulis lah kuasanya. Bukan dia tak ada kuasa, dia tak tulis kuasanya. Contohnya X X ni kuasa 1 lah. Walaupun dia tak tulis, sebenarnya dia kuasa 1. Jangan kata X ni tak ada kuasa. Kalau X tu ada kuasa, maksudnya X kuasa kosong. Okay, X kuasa kosong macam kita belajar, dia sama dengan 1. Okay, jadi persamaan linear ni adalah persamaan algebra yang biasa. Cuma kuasa pemboleh ubah dia adalah 1. Okay, ada juga persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Maksudnya kalau macam ni persamaan linear, dia boleh jadi X tambah Y sama dengan 2. Okey, ini sama linear sebab ni kuasa 1, ni pun kuasa 1. Tapi kalau dia kata persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, maksudnya X tambah 2 sama dengan 3. Contohlah, ini persamaan linear satu pemboleh ubah. Sebab ada satu je pemboleh ubah, iaitu huruf X. Okey, tengok yang bawah tu, persamaan linear yang mengandungi satu pemboleh ubah yang sama. Okey, persamaan linear X tambah 1 sama dengan 12. Ini adalah persamaan linear sebab dia ada 1 je kuasa 1 ni. Ini pun persamaan linear kuasa 1, ini pun persamaan linear kuasa 1, kuasa 1, kuasa 1. Tapi ini adalah persamaan linear yang mempunyai 3 pemboleh ubah. Okey, ini dikata bukan persamaan linear. Sebab apa ni bukan persamaan linear? Kenapa? Kenapa ni? Sebab dia ni tak boleh persamaan linear, tak boleh dua pemboleh ubah ni duduk hubungannya adalah darab. Tak boleh Ini pula sebab kuasa 2. Ini pula sebab ada kuasa 2. Okey, faham Yang ini tadi sebab apa? Nanti bila kita pindahkan Y tu, nanti Y tu duduk sana jadi 3 per Y. 3 per Y ni bentuk lain dia 3Y kuasa negatif 1. Okey, ni sekarang kuasa negatif 1. Tak nak, kita cuma nak kuasa 1. Okey, sekarang kita tengok menulis persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi pernyataan yang diberi. Okey, dia bagi satu ayat, kita nak tukar dia jadi persamaan linear. Okey, tulis persamaan linear dalam satu pemboleh ubah yang berikut. Apabila suatu nombor digandakan 5 kali, hasilnya ialah darab. Okey, kalau dia kata satu nombor, maksudnya kamu kena cipta satu pemboleh ubah. Okey, nak letak huruf M. Okey, M adalah nombor tersebut. M itu digandakan 5 kali. Ganda tu apa? Dalam 4 operasi asas tu, tambah, tolak, darab, bahagi. Ganda tu adalah darab. Okey, dia kata digandakan 5 kali, maksudnya darab dengan 5. Hasilnya ialah 14. Hasil tu sama dengan 18 tu adalah 18. Okey, nak buat apa dengan ni? Itu je lah, dia suruh tulis persamaan linear. Itulah persamaan linear. Okey, okey, yang kedua, tulis pernyataan. Yang ni pula dia suruh tulis balik pernyataan dalam bentuk ayat bagi persamaan linear ni lah. Y tolak 4 sama dengan 8. Okey, kita kena mula macam ni lah soalannya ni.
Okey. Y tolak 4 sama dengan apabila Y ni suatu nombor ni apa? Ditolak dengan 4, hasilnya ialah 8. Macam itulah ayat dia. Apabila suatu nombor iaitu Y ditolak dengan 4, hasilnya ialah 8. Nah, ini kalau waktu sekarang ni kamu tahu, ni adalah pembelajaran darjah 4. Darjah 4 belajar benda ni. Kamu kalau buat panggil, saya hantar balik sekolah rendah. Okey. Kini nak recheck, tandakan. Okey. Tandakan betul bagi setiap persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Yang berikut, 3Pi tambah 7 sama dengan 10. Cek dulu, betul tak ada persamaan linear? Okey, betul. Betul tak ada satu pemboleh ubah? Betul, iaitu Pi. Jadi ini betul. 4 R kuasa 2 dah. Dia kata je kuasa 2, kamu tak payah fikir, dia bukan persamaan linear pun. 12 MN. Okey, saya kata tadi kalau dua ni duduk gabung rapat-rapat, dia bukan persamaan linear. 1/2 X. Okey, yang ni pertama ada XY, yang kedua X ni duduk bawah. Jadi ni bukan persamaan linear. Okey, ini pun bukan persamaan linear sebab ada kuasa 3. Jadi satu je persamaan linear. Okey. Kita pindah sebelah kiri pula lah. Bosan duduk sebelah kanan. Okey, kita teruskan 2.12, iaitu menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dalam bentuk AX tambah B sama dengan C apabila A, B, C ialah integer dan X ialah pemboleh ubah. Okey, ada contoh. Ini tolong fokus ya. Ada yang dah tahu, ada yang dah ingat, ada yang langsung tak tahu, langsung tak ingat, macam tak pernah belajar. Okey, tak apa, kita belajar balik, saya ajar balik. Okey. Sekarang ni bila dapat satu persamaan, dah disuruh selesaikan matlamat kamu. Kamu mesti nak jadi letakkan huruf yang dikendaki tu, nak cari tu duduk sebelah kiri, yang lain duduk sebelah kanan. Okey, itu matlamat dia. Ingat ulang balik, yang huruf duduk sebelah kiri, yang nombor di sebelah kanan. Okey, itulah dia persamaan, menyelesaikan persamaan. Okey. Yang pertama dah kita besar sikit. Jangan. Okey, X tambah 5 sama dengan 6. Sekarang ni matlamat X ni nak duduk sebelah kiri, dia memang nak duduk sebelah kiri. Sekarang ni yang kacau ni positif 5. Positif 5 ni kena pindah ke sebelah kanan. Bila pindah, positif akan jadi negatif. Okey, jadi X sama dengan 6. Ni positif, jadi tolak 5. Ni nak guna kalkulator tak? 6 tolak 5. Guna kalkulator. 6 tolak 5 sama dengan 1. Uish, senangnya. Okey, tengok nombor 2. 7 tambah X sama dengan 2. Matlamat apa? Matlamat nak letak X sebelah kiri, yang lain duduk sebelah kanan. Sekarang ni yang kacau ni 7. Sekarang X ni kekal duduk sebelah kiri, 2 ni pun kekal duduk sebelah kanan. Yang akan bergerak adalah positif 7. Positif pindah ke kanan jadi negatif, tolak 7. Okey, ni bolehlah guna kalkulator, takut salah. 2 tolak 7, negatif 5. Okey, lagi? Okey, lagi. X, ini tak nak. Yang ni kamu cuba sendiri. Jawapan dia X sama dengan negatif 4. Okey, ni cuba sendiri Okey.
Seterusnya, ini sekarang yang tadi dah tambahkan, ni sekarang ni tengah ada tolak. Okey, matlamat sama. Huruf di sebelah kiri, semua yang lain di sebelah kanan. So yang sekarang ni X dah memang sebelah kiri, 3 ni memang duduk sebelah kanan. Yang akan bergerak adalah negatif 9. Bila negatif 9 pindah ke sana, negatif pindah jadi positif. So X sama dengan 3 tambah 9. Jawapan dia 12. Ni pun sama. X kekal sama dengan 2 kekal, yang bergerak adalah negatif 6. Negatif pindah ke kanan jadi positif. Tambah 6 sama dengan 8. Okey. Okey, yang ketiga. Ini pun sama, buat sendiri. Jawapan dia X sama dengan 7. Kita cek ni, buat sendiri Okey. Okey, yang ini bentuk ada darab. 3 dengan Y ni darab lah. Okey. Sekarang ni dah memang Y ni dah duduk sorang-sorang, tapi ada nombor 3 ni. Kita nak nombor Y sahaja duduk sebelah kiri. Jadi 3 ni mesti pindah ke 1, ke kanan. So 3 ni dengan Y ni hubungannya darab. Bila kita pindahkan, dia akan jadi bahagi. So Y sama dengan 1 bahagi 3. That's all. Okay. Yang kedua, yang ni pun sama. Bila kita nak letak Y sebelah kiri, jadi negatif 4 ni kita mesti bawa ke sebelah kanan. Tapi jangan ingat, hubungan 4 dengan Y ni hubungannya bukan negatif, hubungannya darab. Jadi kalau kita pindahkan, dia jadi bahagi. So 16 bahagi negatif 4. Jawapan dia negatif 4. Guna kalkulator lah, tak payahlah congak-congak guna kepala. Okay. Okay, last kali ni pun buat sendiri. Jawapan dia X sama dengan 18 bagi 3, 6. Buat sendiri. Pastikan ada nota ya kat tangan kamu tu. Okey, yang ketiga adalah hubungan bahagi. Tengok yang bahagi pula ya. Okey, sekarang ni matlamat sama, huruf di sebelah kiri, nombor di sebelah kanan. Tapi yang kacau sekarang ada nombor 3 ni So 3 ni mesti nak bawa ke sana. X dan 3 ni hubungannya bahagi. Kalau bawa ke kanan jadi darab. So X sama dengan 4 darab 3 sama dengan 12. Okey, ini pun sama. Okey, ni ada banyak cara lah. Negatif ni yang akan kacau. Okey, kalau nak ambil 3 negatif dulu boleh, kemudian pun tak apa. Okey, sekarang ni kita bawa dulu 3 ke sana, akan jadi darab. Negatif X sama dengan 2 darab 3, akan dapat 6. So tapi kat sini ada negatif. Okey, negatif, saya ajar lah macam mana nak hilangkan negatif. Hilangkan negatif, kita darabkan negatif kiri dan kanan. Negatif darab negatif X darab, ni pun negatif 6. Ni negatif, ini pun negatif. So negatif akan jadi positif X. So ni akan jadi negatif 6. Faham Yang balik, kalau nak hilangkan negatif, darabkan negatif di ke dua-dua belah, kiri dan kanan. Okey, nombor 3. Ni pun sama, negatif X sama dengan 4 darab 6. Ini bahagi, bawa ke kanan jadi darab. So negatif X sama dengan 24. Macam mana hilangkan X? Darabkan X di kedua dua belah tempat, darabkan negatif. Okey, so negatif akan jadi positif, negatif 24. So nombor 4 ni ada pecahan pula, jangan takut. Okey, buat macam biasa. Okey, ada banyak cara ni, tapi yang cara salah satu dia, yang ini bentuk lain dia boleh jadi X darab 1 akan dapat X per 6 sama dengan 1 per 2. Kamu jangan takut. Ini 1 per 6X sama dengan X per 6. Cuma X tu darab ke atas. So bila dalam bentuk ni senang je lah. X sama dengan 1 per 2. Ini bahagi, bawa kanan jadi darab. Darab 6. Masuk kalkulator dapat 3. Okay.
Okay, ini buat macam ni lah. Ini buat sendiri. Jawapan dia 15.